Ya, ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dapat keberkatan dalam pengajian kita pada pagi ini, pada malam ini. Marilah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma wa ba'd. Saya hormati Tuan Imam, pengurusi Jabatan Kuasa Surau, Ashabul Fadilah, Ashabul Sa'adah yang dikasihi lagi dirahmati sidang jemaah muslimin muslimat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala pada malam ini dengan izin dan nikmatnya dapat sama-sama kita menyambung pengajian kita dalam kitab Mutiara Tauhid Asas Aqidah. Pada perbincangan yang lepas kita telah membincangkan berkaitan dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, muka surat 4. Dan kita telah bincangkan, kalau tidak silap saya, sampai pada muka surat 6, perenggan 2 yang terakhir. Siapa yang mengenal dirinya bererti dia mengenal Tuhannya. Setakat itu. Cuma kita ulang balik dalam perbahasan kita daripada bermula muka surat 4. Kita dah sebut di antara perkara yang wajib bagi setiap mukallaf ialah kenal Tuhan. Mana mengenal Allah Ta'ala itu, ma'rifatullah itu wajib. Mana dalil yang kata wajib kenal Tuhan? Orang tanya kita. Kalau orang tanya kita, mana dalil wajib kenal Tuhan? Dalilnya ialah dalam Al-Quranil Karim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmahnya adalah untuk mereka mengabdikan diri kepada aku. Mana hikmah, tujuan besar daripada kita ada atas muka bumi ini ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Bagaimana mungkin kita nak abdikan diri pada Allah, jadi hamba, kalau kita tidak kenal ma'bud yang disembah? Sebab itu dalam perkara yang pertama dalam yang mengesahkan ibadat kita, sembahyang. Sembahyang hanya sah dalam konteks akidah kalau kenal Tuhan. La tasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat melainkan orang yang beribadat itu kenal siapa yang dia sembah. Mana kalau kita semayang tak tinggal, ibadat bulan Ramadan, puasa, time haji. Akhir bila tanya pasal Tuhan, tak pastilah. Rasa kok begini kok. Hukumnya tidak sah di sudut akidah. Bila akidah tidak sah, ibadah pun tertolak. Sebab itu kita kata benda akidah ni benda besar. Tak? Walaupun kita belajar bab sembahyang, syarat sah sembahyang, tapi syarat keseluruhan ibadah itu untuk sah ialah dengan kenal Allah Ta'ala. Lagi dalil, ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Disebut fa'lam, ketahuilah. Maksud
kena belajar, kena cari. Dengan lain perkataan, kalau orang itu tidak tahu berkenaan dengan hakikat Allah Ta'ala daripada perkara yang dituntut pada dia, bagaimana mungkin dia melaksanakan perintah-perintah syarak? Baik. Kemudian apa yang dikatakan kenal Allah, ma'rifatullah tu apa dia? Ulama-ulama sebut yang dikatakan mengenal Allah Ta'ala itu ialah al-imanul jazim al-mutabiq lil waqi' an-dalil. Yang dikatakan kita kenal Allah Ta'ala itu ialah keimanan yang putus, bertepatan dengan fakta realiti, bersumberkan pada dalil. Mesti 3 syarat. Yang pertama mesti jazim, maksud 99, maksud 100%. Kalau orang tanya kepada kita, adakah Tuhan itu kekal? Kemungkinan besar dia kekal. Tak sah iman. Engkau beriman tak dengan hari kiamat? 99%.9 aku yakin ada kiamat. Tak sah iman. Dah 99.9 tu kira ya tak? A plus lebih lah, A plus lah tu. Nah, tapi dalam akidah tidak sah. Sebab tu makna jazim. Jazim makna putus, makna yakin. Tak ada ruang keraguan. Walaupun 1%, walaupun 0.1%, tak mungkin. Jadi kalau orang tanya, adakah ada kiamat? Most likely. Sesat. Kemungkinan besar, most likely. Dan most likely itu kuat dah tu. Kalau buat research, kalau kita buat kajian, tak? Most likely orang-orang Taman Akid ni baik-baik. Jadi kita soalan dia tadi, adakah orang Taman Akid ini baik-baik? Most likely. Oh, kira A lah kita. Kebanyakan orang Taman Akid ni baik-baik, jawapan dia. Nah, most likely. Jadi maknanya akidah ni dia tidak ada ruang. Mesti jazim, mesti 100%. Syak tak boleh, apatah lagi waham. Mesti yakin. Baik, itu yang pertama. Al-mutabiq lil waqi', keyakinan itu mesti bertepatan dengan fakta realiti. Kalau yakin tak betul, tak boleh. Macam golongan etis, yakin Tuhan tiada, tak betul. Sebab tak bertepatan dengan realiti. Mesti yakin. Yakin macam mana? Macam anak-anak kita tanya. Kita tanya anak-anak kita, adik, 1 + 1 berapa? Senyum je dia, mudah sangat. 1 + 1 2. Betul tak? Maknanya akidah. Akidah ni 1 + 1 2. Tanyalah anak kita tadikan, ni berapa ni? 1 + 1 2. Tak, 1.5. 2. Cikgu cakap dah, atuk kata 1.7. Dah, atuk bodoh lah, dia kata. Akidah makna mesti bertepatan dengan realiti. Macam tu akidah. Kalau tak bertepatan dengan realiti, jadi Kristian. Kristian yakin Nabi Isa anak Tuhan, tapi tak bertepatan dengan realiti, tidak dikatakan kenal Tuhan. Mesti bertepatan dengan realiti. An-dalil, bersumberkan dalil, mesti ada dalil. Kalau tak ada dalil, tidak dipanggil ma'rifah, dipanggil taklid, ikut-ikut. Dan kita telah bincang sebelum daripada ini, iman orang taklid apa hukumnya? Pendapat yang paling ringan yang menjadi pilihan ialah imannya sah tetapi berdosa di pihak Allah kerana mencuaikan kewajipan syarak. Itu kita kata perbahasan berkaitan dengan mengenal Allah Ta'ala. Itu mukaddimah dia. Kemudian disebut juga kepada kita dalam bab perkara macam ni, nak kenal Allah Ta'ala ini mestilah dengan cara yang ditunjukkan syarak kepada kita. Sebab apa jadi penyelewengan di kalangan golongan etis, golongan ahli falsafah, golongan saintis, majoritinya tidak beriman dengan Tuhan. Kesalahan mereka itu kerana beberapa sebab. Yang pertama, mengenal Allah mesti mengikut peraturan Allah Ta'ala, bukan peraturan makhluk. Kita kalau nak kenal Allah macam kita kenal makhluk, confirm kita sesat. Kita kenal makhluk, nak kenal pengerusi. Macam mana nak kenal pengerusi? Tahu nama. Daripada mana? Hang dari mana? Tanya dia.
kerja mana, tak apa asal. Jadi tengok pendidikan mungkin. Kalau cerita macam tu kita pun tak puas, saya tak kenal lagi lah hantar cerita. Nanti kita jumpa malam ni minum teh tarik, kenal jumpa. Mana kenal. Allah Ta'ala adakah macam tu? Mana mungkin, kerana zat Allah Ta'ala itu tidak zat yang tidak boleh dilihat di atas muka bumi. Jadi kalau mengenal Allah macam mengenal makhluk, maka kita sesat. Kerana kita nak mengenal makhluk mesti macam. Kita kata pengerusi kita tu orang dia hebat. Macam mana orang dia? Handsome lah. Handsome orang dia. Macam mana ada muka-muka Hindustan sikit? Macam Shah Rukh Khan ke? Tak. Dia macam Salman Khan. Oh, Salman Khan. Mesti macam. Tapi kerana dia badan dia sado. Hebat badan dia sado. Oh, sado macam Arnold ke? Tak. Itu besar sangat. Kecil sikit. Macam Sazli. Kita kata. Oh, gitu. Makna macam. Allah tak ada macam. Makna kalau ada macam, makna sesat. Sebab tu hakikat mengenal Allah Ta'ala ini dalam perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita buat ikut peraturan makhluk, sesat. Itu yang pertama, prinsip dia. Sebab itu kita kata golongan falsafah, majoriti, ahli sains tidak jumpa Tuhan sebab mereka meletakkan hukum pada makhluk, apply pada Tuhan. Hukum pada makhluk, apply pada Tuhan. Mana kalau nak kata Tuhan itu ada, mesti boleh bawa ke makmal, mesti boleh bukti. Bagaimana mungkin perkara ini terjadi? Kerana Allah bukan benda, Allah bukan jirim, Allah bukan pepejal, bukan cecair, bukan gas. Habis bukan ni, apa benda dia? Allah tak ada macam tu. Sebab itu saya dah sebut dalam perbincangan yang lepas, Allah tidak ada warna. Warna-warna ni makhluk. Allah bukan zat yang bergerak, bukan zat yang pegun. Walau dalam hidup kita law fizik kita mesti dua. Benda itu mesti sama ada dia bergerak atau dia pegun. Makna pegun ni statik. Allah bergerak tidak, statik tidak. Tapi macam mana? Bergerak tidak? Tidak ada macam mana? Ini kita kata perkara-perkara yang di-applykan pada makhluk tak boleh apply pada Allah. Dan yang kedua, mengenal Allah Ta'ala ni hanya dalam ruang lingkup yang boleh sahaja, kerana akal manusia macam mana pun tidak mampu. Sebab itu kaedah menyatakan la ya'riful qadim illal qadim. Tidak akan dapat mengenal Allah yang bersifat qadim melainkan Allah. Kita kenal sekadar yang kita mampu sahaja. Tanya lebih-lebih tak boleh. Macam saya katakan tadi, Allah tidak bertempat. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, depan, belakang, tak ada. Letak GPS, tak kena. Habis macam mana ustaz? Saya tak faham. Tanda faham. Al-ajzu andarkil idraki idraku. Ketidakmampuan kita mengungkapkan hakikat zat Allah, tanda kita faham. Wal bahsu fi dzatillahi syirkun. Mendalami, mengetahui hakikat zat Allah adalah jalan kesyirikan. Itu kaedah dia dalam mengenal Allah Ta'ala. Sebab itu kita kenal Allah berdasarkan nama dan sifat Allah. Berdasarkan nama dan sifat Allah Ta'ala. Bila membahaskan berkaitan dengan zat, kena berhati-hati. Bimbang-bimbang telajak jadi mujassimah. Mujassimah macam mana? Kumpulan yang menyifatkan Allah ada jisim. Sebab itu mereka mentafsirkan ayat dalam Quran, mata Allah, muka Allah, yang disebut dalam hadis kaki Allah, yang disebut sifat Allah, Allah berlari anak, yang disebut dalam hadis Allah ketawa, Allah turun. Kumpulan mujassimah adalah kumpulan sesat yang menyeleweng. Mereka ini kafir, kekal dalam neraka selama-lamanya. Nampak? Tapi kumpulan orang Islam asalnya. Atau jadi musyabbihah. Musyabbihah ini ialah
yang mengumpamakan Allah dengan makhluk. Ini kita kata perbahasan nanti kita akan perdalami berkaitan dengan perkara ini, ya. Dan hari ini kita masuk dalam bab seterusnya. Pengarang menyatakan bahawa nak mengenal Allah ialah dengan kita melihat pada makhluk. Jadi perbahasan kita muka surat 6. Siapa yang mengenal dirinya bererti dia mengenal Tuhannya. Ini bukan hadis tapi kata-kata hukama, kata-kata hikmat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Apa maksud? Maka bila kita kenal diri kita, yang pertama kita kenal diri kita macam mana? Kita kenal betapa indahnya kejadian kita Tuhan jadikan. Kita ni Allah Ta'ala jadikan kita begitu hebat. Sempurnanya Allah Ta'ala jadikan kita jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Ya. Bagi contoh, mata kita. Betapa hebatnya mata kita. Tahukah kita berapa kekuatan mata kita ni di sudut megapiksel dia? Kita kamera ada 20 megapiksel, 30 megapiksel something dah. Betul tak? Oh, 30 megapiksel. Saya ingat zaman dulu-dulu masa first time telefon ada kamera ni. Tak? Masa tu kat saya kat UK, ada telefon ada 500 tak sampai 1 megapiksel. Samsung dah tunjuk kat orang. Ini 1 megapiksel. Orang lain tak sampai 1 megapiksel. Ini Samsung. Malaysia tak keluar lagi. Action. 1 megapiksel tahun 2002. Sekarang tahun 2020 berapa maksimum sekarang ni? 20-30 megapiksel mungkin. Tahukah anda mata manusia, piksel ni harap faham lah, sharpness, dia macam, tak tahulah, saya pun tak kerti sangat. Jadi makna mata manusia ini sekurang-kurangnya 325 megapiksel. Dianggarkan kamera kita ni yang boleh digunakan oleh publik nak capai 300 megapiksel menjelang tahun 2150. Dajjal keluar habis dah. Baru kita nak capai di sudut kamera. Allahu Akbar. Cuma maknanya apa itu baru betapa agungnya Allah jadikan kita manusia. Itu baru satu bab mata, belum lagi tengok otak manusia, belum lagi perkara-perkara yang lain. Ini sebab itu dia kata kenal Tuhan. Itu satu. Yang kedua, bila kita kata kenal Tuhan, kita kenal juga kekurangan kita. Manusia ini serba kurang. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kamu semua fakir, papa kedana. Jika dibandingkan dengan Allah, Allah yang maha kaya. Mana kita dalam hidup kita ni, tak? Kalau kita boleh senaraikan, kita hidup, apa yang menyebabkan kita hidup? Saya rasa senarai itu mungkin lebih daripada 1000 perkara. Saya hidup kerana ada air. Saya hidup kerana ada udara. Saya hidup kerana ada makanan. Saya hidup kerana ada oksigen. Kalau kita buat senarai perkara yang menjadikan kita hidup dengan uratnya, dengan darahnya, dengan apa, saya rasa lebih daripada 1000 perkara. Betapa fakirnya kita dengan perkara yang lain. Sedangkan Allah, Zat yang maha kaya, hidup tidak berhajat kepada sesuatu. Itulah makna qiyamuhu binafsi. Allah zat yang hidup, yang wujud, tidak berhajat sesuatu berdiri dengan sendirinya. Maka sedar kepada kita kekurangan yang ada pada diri kita. Sebab tu dia kata, siapa yang mengetahui bahawa dirinya baharu. Saya dah sebut, bila sebut baharu dalam istilah akidah, maknanya ada permulaan, ada tarikh lahir, ada tarikh buat. Semua benda mesti ada tarikh buat. Ni ada tarikh buat. Kerusi ada tarikh buat. Ya, maknanya ada tarikh. Perkara itu dipanggil baharu.
Dan fakir, yakni memerlukan yang lain. Kita ni manusia perlu yang lain untuk hidup. Maka dia telah mengetahui bahawa Tuhan itu bersifat qidam dan maha kaya yang tidak memerlukan yang lain. Manakala kita kata kita tak terfikir akan ada kejadian yang tiada permulaan. Takkan ada. Sebab itu dalam konteks macam ini, nanti kita akan bahas dalam perbahasan qidam. Bagaimana para ulama membahaskan berkaitan dengan qidamnya Allah Ta'ala itu, ya, yang menolak teori berkaitan dengan tasalsul dan teori berkenaan dengan daur. Ini walaupun dia belum masuk bab dia tadi, tapi kerana kita nak faham Allah Ta'ala itu qadim, Allah Ta'ala itu sedia, makna tiada permulaan. Kerana kalau diandaikan Allah Ta'ala itu ada permulaan, maka dia baharu. Kalau dia baharu, dia berhajat kepada sesuatu yang menciptakan. Kalau dia berhajat kepada sesuatu yang menciptakan, tidak layak jadi Tuhan. Sebab tu kalau ulama bagi dua teori. Teori pertama, teori dipanggil tasalsul. Mana kita andaikan. Sekarang kita jangan buat apa-apa hipotesis yang mengatakan Tuhan itu qadim. Kita kata okeylah, kalau kita andaikan Tuhan ada permulaan. Bila agak-agaknya 100 bilion tahun yang lepas, misal, siapa jadikan dia? Tuhan yang lain. Kita kata Tuhan A, ya, Tuhan ini dijadikan oleh Tuhan A. Tuhan A ni ada tak jadikan? Ada. Tuhan B jadikan dia. Tuhan B ada tak jadikan dia? C. Habis sampai Z. Jadi kalau sampai Z, bila habis cerita? Maknanya semuanya macam tu. Hendaklah kita kata, kalau dikatakan zat itu sebagai Tuhan, pasti dia qadim, tak ada permulaan. Kalau tidak, ya, kita tidak boleh menjawab persoalan berkaitan dengan bila bermula kehidupan. Sebab tu kalau kita kata bila bermula kehidupan, cerita sains macam cerita kartun. Tapi teori sains, tu baca teori sains. Macam mana permulaan kehidupan? Permulaan kehidupan mula-mula dia kata dak berlaku gas berkumpul padat, boom, Big Bang. Tanya dia siapa buat gas tu, dia tak jawab soalan tu. Tak apalah, kita lupakan, benda jadi sendiri teori dia. Big Bang meletup, bila meletup dah lama, gas-gas banyak ni kumpul dah H2O, ya, hidrogen dengan oksigen jadi air. Ada air. Bila ada air akan ada kehidupan. Entah macam mana, bila ada air, tiba-tiba kilat memancar air. Bila kilat memancar air, ada charge. Ada charge, maka lahir satu makhluk organisma. Simple organisma. Makhluk hidup. Timbul soalan. Kilat ni mana datang, siapa buat? Dia kata jadi sendiri. Makhluk organisma ni lah lama duduk dalam air, lama-lama dia letih duduk dalam air, dia pandai berenang, dia tambah sirip, tambah ini, dah lama duduk, naik ke darat. Bila naik ke darat, dia adaptasi, tambah ada kaki pula. Kaki dua jadi kaki. Kita cerita kartun. Ini teori sains. Sains kata ni, tuan-tuan belajar sains. Tak, ini cerita betul ke ni? Maknanya tak boleh diterima oleh akal langsung. Tak boleh terima. Akal tak boleh terima macam ni. Kerana akal menyatakan setiap sesuatu pasti ada orang buat. Kejadian ni mesti ada yang buat. Kalau tidak ada yang mendakwa dia tidak dibuat oleh sesiapa, wajib kita sembah dia kerana dia Tuhan. Katalah contoh, ada orang dia kata saya ni tak ada siapa buat ni. Tak, maka dia itu adalah Tuhan. Sekurang-kurangnya satu syarat, iaitu qadim. Walaupun di sana ada syarat-syarat yang lain, syarat-syarat ketuhanan yang ulama tetapkan sekurang-kurangnya 20, sekurang-kurangnya syurut ilahiyah. Walaupun Allah Ta'ala sifatnya bukan sifat, dia bukan 20. Baik, satu lagi teori nak menafikan qadim ni dipanggil teori daur. Kita andaikan Tuhan itu A. Tuhan A diciptakan oleh Tuhan B. Tuhan B diciptakan oleh Tuhan C. Tuhan C diciptakan oleh Tuhan A. Boleh tak terimakah? A cipta B, diciptakan oleh B.
B diciptakan oleh C, C diciptakan oleh A balik. Boleh tak akal kita terima, digest? Tak boleh terima. Jadi teori daur, teori tasalsul, ya, hasil dia zero, nil. Maknanya bila kata itu, hendaklah kita beriktikad Tuhan itu tiada permulaan, dialah zat yang qadim. Nanti kita akan detailkan perbahasan berkaitan dengan itu nanti bila sampai pada tempatnya. Setelah anda mengenal diri, maka beralihlah untuk memerhatikan keadaan alam atas, maksudnya langit, planet, arash dan malaikat. Baik, Imam Al-Bajuri di dalam matan dia mengajak kepada kita nak kenal Tuhan ini, kita kena kenal dan renung kejadian Tuhan. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berfikirlah pada makhluk ciptaan Allah, jangan berfikir pada zat Allah. Nak lihat kebesaran Allah, tengok kejadian Allah. Nescaya kita akan lihat dan dapati bahawa bijaksananya Allah yang menjadikan makhluk. Sebab itu kata Imam Bajuri, dia suruh kepada kita, fanzur ila nafsik summan taqil ilal alamil uluwi summa sufli tajid bihi sun'an badi'al hikami. Maka lantaran itu kata Imam Bajuri, lihatlah diri engkau, tengok diri kita ni. Allah Ta'ala jadikan muhasabah. Kata Allah Ta'ala suruh kita fikir. Dalam Quran berapa banyak Allah Ta'ala suruh kita fikir diri kita. Ambil satu contoh, disebut dalam surah Al-Waqi'ah, kita selalu baca, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Allah, tidakkah kamu melihat usaha kamu menabur air benih, air mani dalam telaga itu? Faham maksud telaga tu? Bukan telaga belakang rumah. Ya? Adakah kamu tidak melihat tumnun, usaha kamu menabur benih dalam telaga perempuan itu? A antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Yang menjadikan kamu menabur itu berhasil atau tidak, kamukah atau kami? Kata Allah. Allah Ta'ala kemukakan satu persoalan. Yang buat kerja siapa? Kita. Dengan perempuan kita. Usaha siang malam, kerja keras. Allah Ta'ala kata, kamu buatkah atau kami yang buat? Dengan bahasa mudah, kalau kita kata kita buat, mesti kita nak design yang sempurna. Betul tak? Nak ciri macam mana ni? Saya nak kita pakat dengan rumah. Kita nak anak ni, anak macam ni mesti handsome bang, dia kata. Walaupun kita tak berapa handsome, mesti handsome. Kita nak buat, ni kita buat ni plan, ya tak? Macam mana cara nak dapat anak handsome? Bacalah kaedah-kaedah. Baik lagi, mestilah dah lah handsome, mestilah pandai. Walaupun kita SPM pakat 3, kita nak anak kita cerdik, tak? Tapi jadi tak apa yang kita hendak? Kadang-kadang tak jadi, selalunya tak jadi. Jantina saja tak jadi. Nak wajah tak jadi, kadang muka kita pun tidak, muka orang rumah pun tidak, alih-alih muka jiran sebelah. Contoh. Ya tak? Apa benda ni? Nak tak kena langsung. Padahal kita handsome, orang rumah kita cantik dah, tapi lain. Sebab antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kamu buatkah atau kami buat, kata Allah. Itu satu persoalan. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu am nahnul munzilun. Kamu fikir tak, kata Allah, air yang kamu minum, kamukah menurunkan hujan atau kami turun hujan? Setakat ni ada tak mana-mana kerajaan di dunia ni mendakwa dia boleh turun hujan? Ada tak? Amerika dia dakwa turun hujan ke? Tak ada. Semua termasuk kerajaan kita ikhtiar pembenihan awan. Dia tak kata turun hujan, pembenihan awan. Jadi makna pembenihan awan bukan makna turun hujan. Akhirnya kita menyerahkan kepada, kalau dalam istilah sains dia kata, kita serah kepada nature.
untuk menguruskan. Cuma kita merangsang tembak garam. Entah macam mana tembak garam, saya tak tahulah. Tembak garam dekat awan. Awan pula bukan sebarang awan. Pilih awan tu tembak. Tak? Jadi maknanya mungkin boleh terjadi hujan dengan syarat-syarat yang tertentu. Jika sekiranya keadaan temperature, jika sekiranya keadaan angin yang sesuai, jadi hujan. Siapa turun hujan? Tak jawab. Kita tak kata ada. Kita kata, oi, kerajaan Malaysia menurunkan hujan. Ada kita kata gitu? Sebab tu Allah Ta'ala kata, A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamukah yang menurunkan air daripada awan itu atau kami? Jadi setakat ni seluruh dunia tak ada lagi orang yang boleh dakwa turun hujan. Sebab tu kita kata, kita baca dalam peristiwa akhir zaman, antara cabaran yang paling besar di akhir zaman datangnya Dajjal. Dajjal kita tahu Allah izinkan kepada dia perkara yang sangat luar biasa depan mata kita, yang tak mampu dilakukan oleh mana-mana makhluk sebelum ini. Hebat-hebat ahli sihir tak boleh buat turun hujan. Tapi Dajjal boleh turun hujan. Sebab itu disebut dalam hadis, kita minta agar dihindarkan daripada Dajjal, kerana ujian dia sangat besar. Tengok zaman sekarang, kalau ada boleh turun hujan, memang orang sembah lah. Boleh mendatangkan makanan, boleh mendatangkan air dan seumpamanya. Baik. Jadi kata pengarang, lihat diri kamu. Mana kita muhasabah diri kita. Dan sebab itu kita kata dalam bab melihat keagungan Allah ini ada pada diri manusia. Ini banyak ditulis oleh penulis-penulis yang menyebut berkaitan dengan kehebatan kejadian manusia Allah Ta'ala jadikan. Summan taqil lil alamil uluwi summa sufli. Kemudian lihatlah alam yang atas. Maksud di sini langit, planet-planet, arash. Lihat alam yang atas. Betapa agungnya Allah Ta'ala jadikan kita. Sebab tu kalau kita lihat, bayangkan apabila statement yang kita baca dalam astronomi, bilangan bintang di angkasa raya lebih banyak daripada seluruh pasir yang ada di atas muka bumi ini. Anda boleh fikir tak? Bintang, matahari itu satu bintang. Bilangan bintang di angkasa, kita kata bahasa mudah matahari lah. Bilangan matahari lebih banyak daripada pasir di seluruh dunia. Allahu Akbar. Sebab itu bila kita tengok dalam hadis Nabi buat perumpamaan kepada kita, 7 petala langit ni, kata Rasulullah SAW dalam hadis, dibandingkan dengan arash Allah. Arash Allah bandingkan dengan langit dan bumi seumpama duit shilling yang diletakkan di tengah padang pasir. Betapa besarnya arash Allah. Ini kita kata. Sebab itu kita kata, kalau kita tengok bumi, kita tengok, kalau tuan-tuan pergi Google kan, Google tu tengok bumi, kita berjauh 10,000 km, 20,000 km, sampai satu peringkat tak ada kilometer dah. Dia pakai kiraan cahaya pula. Sampai akhirnya bintik pun tak nampak. Jangankan bumi, matahari bintik je. Bintik kecil. Allahu Akbar. Begitu agung kejadian Allah Ta'ala dalam mencipta semua perkara ini. Sebab itu kata pengarang, disuruh kita perhatikan perkara ini. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, dan dalam banyak ayat Allah suruh kita merenung berkaitan dengan kejadian-kejadian ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Lenunglah bagaimana langit itu diangkat. Allah menciptakan langit. Fanzur hal tara min futur. Dalam suratul Mulk, adakah terdapat kecacatan dalam langit? Ada cacat tak langit Allah Ta'ala cipta? Berapa tahun dah? Baca tengok teori sains, berapa bilion tahun dah. Agak-agak rumah kita tak ada 2 tahun bocor dah. Ini kita kata satu perkara yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Summan taqil lil alamil uluwi summa sufli. Setelah itu beralihlah ke alam yang bawah.
Maksudnya semua yang berada di bawah langit seperti udara, awan, bumi, segala yang ada di dalamnya seperti barang-barang tambang. Tambang ni tahu tak? Kapal lah ni. Al-Fulk. Ya, ni sebab ni buku ni sebenarnya terjemahan daripada Indonesia. Lepas tu di bahasa Melayu kan. Cuma kadang-kadang dalam setengah istilah tu kadang-kadang ada juga yang peterjemah Melayu ni tertinggal. Jadi maknanya kapal-kapal, kerana disebut dalam Al-Quran Al-Karim antara perkara yang Allah Ta'ala suruh kita merenung bagaimana di laut itu boleh kapal-kapal itu berlayar. Kita merenung semua ini, lautan, tumbuhan dan yang lain-lain. Maknanya kita mengkaji berkaitan dengan keagungan ciptaan Allah. Misal sebagai contoh dalam Quran, Allah Ta'ala bagi kepada kita, Allah cabar manusia. Sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah, la yakhluqu dhubaban wa la wistama'u lah. Segala yang kamu sembah selain daripada Allah, kalau batu-batulah, manusia-manusialah, kalau pemimpin-pemimpinlah, mereka itu kata Allah tidak akan mampu mencipta walaupun seekor lalat. Samanya Allah Ta'ala kata, Allah tak suruh buat gajah. Kata ulama tafsir, kenapa Allah Ta'ala tak suruh buat benda besar? Allah Ta'ala suruh buat seekor lalat je. Nah, walau ijtama'ulah, walaupun dia buat persyarikatan sedunia, kumpul sejuta ahli sains buat seekor lalat, pasti mereka tidak akan mampu menciptanya, kata Allah. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu nak buat perumpamaan seumpama nyamuk atau yang lebih kecil daripada nyamuk. Nyamuk ni makhluk Allah Ta'ala yang hebat. Kecil. Tapi tahukah kita kecil-kecil nyamuk jika dibandingkan dengan makhluk lain, nyamuklah pembunuh paling hebat di dunia. Orang kena makan buaya, kena makan harimau, setahun seorang kot. Tapi orang mati kerana nyamuk tiap-tiap tahun, pelbagai jenis penyakit. Nyamuk hebat. Sebab tu kata para ulama, antaranya Dr. An-Najjar telah buat analisa berkaitan dengan nyamuk ni. Dia bagi satu contoh kenapa Allah memilih nyamuk yang disebut dalam suratul Baqarah, nak menggambarkan kepada kita betapa kerdilnya manusia. Dengan nyamuk pun kau tak boleh nak handle. Dengan nyamuk pun Allah telah memperlihatkan keagungannya. Nyamuk ni tuan-tuan, kelebihan nyamuk ni, kalau kita lihat, nyamuk ni dia ni diumpamakan sebagai saintis. Dan kalau nyamuk ni dia datang nak sengat kita, ya, dan nyamuk ni dapat menghidu bau manusia sejauh 60 km. Bahasa mudah, kalau dia jenuh makan darah orang KL, nak berubah selera orang Tamakit, boleh pergi kan. Kita jenuh makan orang darah KL ni, makan burger je. Cuba pula orang Tamakit, boleh 60 km dia boleh menghidu. Bila dia datang kita ni, dia nak datang sengat kita, sebelum dia suntik kita, dia akan menyemburkan satu ubat pelali. Sebab tu kita tidak akan rasa sakit mula-mula dia sengat kita. Dia datang kepada kita, dia sembur pelali. Sebab tu dia pakar bius. Ni pakar bius. Dia masuk, kemudian bila nak cucuk tu, dia gerudi pula. Ni gerudi macam gerudi minyak. Bila dia gerudi minyak, masa dia tarik itu, dicampurkan darah kita dengan satu cairan daripada mulutnya, nak memastikan darah itu tidak beku. Kerana darah bila terdedah pada atmosfera, dia akan beku. Dia campurkan. Cerdik dia. Lepas tu dia bawa pula, dia analisa dekat mulut dia tu, darah orang ni boleh pakai tak boleh pakai. Kalau tak boleh pakai, dia lari, dia tak sedut. Allah, berapa kerja tuan-tuan. Kita nak dapat keputusan, seorang cocok, ambil sampel, hantar mak-mak, dia situ je dia buat. Sebab itu kalau diperbesarkan dia punya mulut dia tu, ada 6 pisau. Pisau korek lain, pisau sedut lain, gerudi lain.
Ini kita kata betapa besarnya keagungan Allah dalam mencipta makhluk yang bernama nyamuk. Allahu Akbar. Kata Allah cabar kita, terror sangat buat seekor nyamuk. Tak mampu manusia. Sebab itu di sini disuruh kita merenung kejadian-kejadian Allah. Itu dalam Quran berapa banyak ayat-ayat yang suruh merenung berkaitan dengan binatang. Renung unta. Supaya datang melihat benda tu, lihat kebesaran Allah lah. Kebesaran Allah. Macam kita lah tengok drone hebat. Terror drone ni. Pandai betul drone ni. Sebenarnya yang pandai siapa? Drone pandai kah pencipta drone? Pencipta drone lah pandai, bukan drone yang pandai. Drone tu dia ikut program yang telah dibuat oleh pencipta dia. Kalau kita kerana drone pandai kita sembah drone, sesat lah kita. Drone ni hebat drone ni, power betul. Sebenarnya dia hebat kerana dicipta oleh pencipta dia. Macam juga makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini. Ini perbahasan ni cukup banyak ditulis oleh para ulama, suruh kita merenung berkaitan dengan penciptaan-penciptaan Allah. Sebab anda akan mendapati semuanya meliputi arah-arah tertentu dan tempat-tempat tertentu. Sebahagian di antaranya bergerak dan sebahagian lagi diam. Diam di sini makna pegun. Sebahagian lagi ada yang terang dan sebahagian lagi gelap. Hal ini semua sebagai dalil baharu. Maksud, semua itu dalil ianya diciptakan. Iaitu dalil bahawa semuanya itu memerlukan pencipta yang maha bijaksana, yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Berarti kita hari ini sepatutnya akidah kita makin kuat. Sebab zaman hari ini kita penemuan macam-macam. Dengan program macam-macam di TV, Animal Planet-nya, Discovery-nya, kita boleh tengok betapa agungnya makhluk-makhluk ciptaan Allah. Yang kadang-kadang sampai sekarang ni kita tak tahu bagaimana makhluk ini ada kecerdikan yang seumpama itu. Masih jadi misteri. Tuan-tuan pelik tak bagaimana seekor burung kecil, lebih kecil macam ni, kecil pada ni lagi, boleh terbang daripada kutub utara sampai kutub selatan tanpa berhenti. Terfikir tak kita? Kalau cuba fikir gunakan lah. Kalau terbang, kalau kita pakai drone ke apa benda, minyak dia banyak mana nak terbang tanpa henti. Kapal terbang tu, kapal terbang tu nak pergi, tak usah jauh lah, bukan mengelilingi dunia. Nak mengelilingi lebih daripada 15 jam, biasanya dia akan berhenti isi minyak dulu. Ini tanpa henti, non-stop. Lebih pelik lagi sampai ada teori burung itu, dia teori dia macam, dia tanya macam-macam. Sains tak boleh jawab lagi. Dia tidur atau tidak? Dia makan macam mana? Takkan dia tak dahaga? Jadi dia buat teori. Makhluk-makhluk ni minum, dia sampai dalam tu dia boleh minum. Sampai ada teori dia terbang sambil tidur. Terbang sambil tidur. Ini maknanya kita kata perkara ni kenapa jadi macam ni? Nak supaya kita agungkan kebesaran Allah. Itu baru di sudut dia punya kemampuan dia. Belum lagi bab GPS. Ni kita pergi wetland ni. Kalau tuan-tuan ahli burung, saya bukan ahli burung. Ahli burung yang minat tengok burung, tengok gambar toko burung. Ni burung ni ustaz dari Mongolia ni ustaz. Saya ada di Kuala Kubu, ada seorang kawan. Sebab Kuala Kubu pun ada kawasan-kawasan burung. Saya kata manalah saya tahu Mongolia tak Mongolia. Cuma saya fikirlah, saya terfikir, dia kata ni burung ni Mongolia ustaz, jauh ni. Dia hanya datang pada bulan Mei sampai bulan 7. Dia datang di Kuala Kubu ni. Saya kata tahu pula dia ni. Cuma soalan dia kan kenapa? Bagaimana burung boleh mencari arah? GPS dia. Macam mana burung boleh tahu GPS? Maknanya dia ada pengetahuan. Ini kita kata perkara-perkara yang masih lagi hakikatnya jadi misteri. Tapi jika kita kembali balik bahawa mereka itu semuanya makhluk ciptaan Allah, ikut sunnatullah, maka perkara itu mudah bagi kita. Tiada satu yang mustahil, bahkan semuanya tunduk kepada perintah Allah. Allah menunjukkan kepada kita hal yang semua dengan firman-Nya,
Iaitulah inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang. Jadi mana kejadian langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, dan kapal-kapal yang berlayar di laut yang membawa pelbagai benda yang bermanfaat kepada manusia. Ini wal fulki allati tajri fil bahr. Yang inilah disebut barang-barang tambang tadi. Ini makna terjemahan daripada ayat Quran, ya. Demikian juga pada air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu Allah hidupkan dengannya tumbuhan di bumi sesudah matinya, dan dibiarkan padanya pelbagai binatang. Demikian juga pertukaran, peredaran angin dan awan yang tunduk pada kekuasaan Allah, terapung-apung antara langit dan bumi. Sesungguhnya pada semua itu tanda-tanda keesaan Allah, kebesaran Allah dan kebijaksanaannya dan keluasan rahmatnya bagi kaum yang menggunakan akal fikiran. Ini maknanya kita kata ni, segala benda yang ada di hadapan kita, ya, daripada fenomena alam, begitu juga bagaimana Allah memudahkan manusia boleh berlayar di lautan. Semua ini nak menunjukkan kepada kita apa dia? Tanda-tanda kebesaran Allah dan juga kurniaannya kepada manusia. Jadi maknanya sepatutnya daripada perkara ini manusia akan membesarkan Allah. Manusia akan membesarkan Allah dan mengetahui bahawa itulah keesaannya. Sebab itu kita kata dalam konteks macam ni, golongan ateis, golongan yang tak percaya kepada Tuhan ini, mereka ini hakikatnya adalah merupakan sejahil-jahil manusia. Betul, orang tak percaya Tuhan, dia ada sekurang-kurangnya ada 4 mazhab yang besar. Ada mazhab yang dipanggil ateis. Ateis ni tak percaya pada Tuhan. Ada satu kumpulan dipanggil naturalist. Ada satu kumpulan dipanggil humanist. Mereka ni semua orang baik-baik ni. Naturalist, humanist ni orang yang prihatin terhadap alam sekitar. Mereka ni baik dengan orang, ya, dia tak khianat, tak menipu, tak rasuah, dia baik. Humanist ni. Sebab tu kadang-kadang kita kalau berdebat dengan golongan ni dalam internet, kadang-kadang dia pukul kita je. Dia kata aku tak percaya Tuhan, aku humanist, tapi aku tak rasuah, dia kata. Korang percaya sangat Tuhan, sembah Tuhan, rasuah banyak, dia kata. Ada benarnya, sebab mereka ni dia cukup berpegang dengan norma-norma kemanusiaan. Ada satu fahaman lagi, agnostik. Ni pun ada di kalangan orang Melayu kita, Melayu agnostik. Kalau kita buka dalam blog, ada satu blog nama Melayu agnostik. Agnostik ni apa? Ni lagi gila. Kalau kita jumpa dia kata, berdebat dengan dia, kamu tak percaya Tuhan? Tak, dia kata. Tak, saya tak kata gitu. Saya tidak mengatakan Tuhan itu ada, dan saya tidak mengatakan Tuhan itu tiada. Ini kita. Agnostik ni dia tengah-tengah. Dia atas pagar. Sebab tu dia marah kalau kita kata dia tak percaya Tuhan. Kau tak percaya Tuhan? Tak, saya tak kata gitu. Cuma saya mengatakan Tuhan itu, saya tidak mengatakan Tuhan itu ada, dan saya juga tidak mengatakan Tuhan itu tiada. Apa benda ni? Kita atas pagar ni duduk sekejap boleh lah. Ni berpuluh tahun duduk atas pagar. Tak, inilah fahaman agnostik. Dia lagi pelik pada etis. Etis senang. Etis tak percaya Tuhan, senang. Ya tak? Humanis pun senang. Tapi humanis dia tak, walaupun dia tak percaya pada Tuhan, tapi dia percaya kepada hukum-hukum semula jadi. Kerana kalau kita jahat dengan semula jadi, alam ini, alam akan balas dendam dengan kita. Makna dia percaya kepada kuasa gaib. Engkau tak jaga alam sekitar, misalnya naturalist, engkau tak jaga alam sekitar, nanti alam akan bertindak kepada engkau. Jadi banjir, jadi gempa bumi. Dia fikir macam tu. Dia tak datang kait dengan Allah Ta'ala. Sikit lagi, lagi 5 minit. Dalil bukti bahawa Allah ada. Telah disebutkan bahawa para salafus salih mempunyai cara indah dalam masalah ini. Diceritakan bahawa orang zindik mengingkari pencipta di hadapan Ja'far al-Sadiq. Ja'far bertanya kepada orang itu, adakah engkau pernah menaiki laut, kapal laut? Orang itu menjawab, pernah. Ja'far bertanya lagi, apakah engkau melihat ancaman yang menakutkan?
Orang itu menjawab, tentu pada satu hari angin kencang menerajang perahu kami hingga hancur. Sebahagian awak-awak tenggelam. Kemudian aku memegang bahagian puing-puingnya. Ombak pun datang. Ringkas cerita, orang tadi akhirnya aku mengharapkan keselamatan. Maka Ja'far bertanya, siapakah engkau? Kepada siapakah engkau mengharapkan keselamatan? Orang itu pun diam, tidak menjawab. Ini makna dalam hati manusia ni, walaupun dia tak percaya Tuhan, tapi dia mesti mengharapkan sesuatu dalam kehidupan dia. Kuasa gaib, kuasa yang tertentu. Sebab itu mereka ni, termasuk dalam filem-filem Hollywood, dia tak nak sebut, dalam dokumentari pun dia tak nak sebut istilah Tuhan tu. Ya, kalau dalam filem Hollywood dia kata force with you. Dia kata force with you. No, kalau dokumentari dia kata mother nature, there are superpower. Tapi istilah-istilah ni hakikatnya merujuk kepada Allah Ta'ala. Tapi kita faham golongan ni dia tak nak mengakui berkaitan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam konteks ini ada banyak kisah berkaitan dengan perdebatan di antara para ulama. Di sini zindik ni makna orang tak percaya pada Tuhan, ataupun etis, ataupun mulhid, ataupun dahri. Di istilah zindik, dahri, etis, mulhid, istilah yang sama, golongan yang tak percaya pada Tuhan. Pernah terjadi Imam Abu Hanifah nak berdebat dengan seorang cerdik pandai pemerintah pada masa itu yang tak percaya pada Tuhan. Imam Abu Hanifah masih lagi kanak-kanak, budak-budak lagi. Jadi dia nak berdebat. Jadi bila tiba waktu yang dijanjikan, Imam Abu Hanifah datang lambat. Imam Abu Hanifah sengaja datang lambat pada tarikh, pada waktu daripada yang dijanjikan. Patut datang pukul 10, dia datang 10.30. Maka apabila etis ini menunggu, dia marah. Wahai budak, kenapa engkau datang lambat? Adakah engkau takut? Kata Imam Abu Hanifah, dia masih kanak-kanak lagi pada masa itu, masih remaja. Dia kata, bukan aku takut, aku nak datang cepat, tapi malangnya aku duduk di seberang sungai. Aku duduk seberang sungai, tiba-tiba bila aku sampai sahaja, jambatan kayu runtuh yang menyeberangi sungai. Jambatan itu runtuh secara tiba-tiba. Takdir Allah, dia kata, jambatan runtuh tadi bertaburan dia punya kayu. Dan tiba-tiba kayu tu bersusun. Susun sendiri. Lalah kayu tu jadi kapal, dia kata. Aku nak tunggu kayu tu susun sendiri jadi kapal, ambil masa, dia kata. Jadi aku tunggu kayu-kayu yang bersusun tu jadi kapal. Elok datang dekat aku pun naik kapal tadi seberang. Barulah aku sampai ke sini. Sebab tu lambat, dia kata. Orang tu kata, engkau pembohong, dia kata. Imam Abu Hanifah nak tangkap dia. Dia kata, engkau pembohong. Adakah logik jabatan runtuh sendiri, kayu-kayu jambatan boleh tersusun sendiri jadi kapal? Kau nak cakap pun agak-agak lah, dia kata. Ini pembohong. Imam Abu Hanifah buat perangkap pada dia. Engkau kata aku pembohong, engkau lagi gila. Engkau kata alam semesta yang ada ini dengan segala yang indah ini, engkau kata jadi sendiri tanpa pencipta. Engkau 10 kali lebih gila pada aku. Ni makna cara nak berdebat dengan golongan etis yang telah ditunjukkan oleh para salafus salih, antara Imam Abu Hanifah pada zaman dahulu. Jadi golongan-golongan kita nak berdebat dengan dia buang masa, nak menggunakan ayat Quran. Dia kena guna dalil akal yang berkaitan dengan perbincangan. InsyaAllah nanti kita akan bawa perbahasan-perbahasan yang pernah terjadi berkaitan dengan perkara macam ni, khususnya berkaitan dengan pengalaman-pengalaman. Misalnya dalam Surah Al-Afan tu ada disebut, ya, berkaitan dengan Imam Abu Hanifah dengan seorang dahri. Dahri maksudnya di sini ialah, ya, orang etis yang tidak percaya kepada Tuhan, dan beberapa kisah yang lain. InsyaAllah nanti kita akan sambung dalam kesempatan akan datang. Okay, kalau ada 1-2 soalan kalau nak tanya, sila. Muslimat ada? Tak ada, ya? InsyaAllah nanti kita sambung dalam perbahasan berikutnya, masih lagi dalam bab mengenal Allah Ta'ala,
Ya, kita buat ringkas-ringkas saja dan juga berkaitan dengan iman dan Islam, insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu